Bismillahirrahmanirrahim. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor oleh Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Mencintai Ahli Bait. Disiarkan pula berita bahawa kaum muda membenci Ahlul Bait, tidak hormat kepada kaum Sayyid, zuriat Rasul. Padahal telah dipesankan benar oleh Rasulullah seketika baginda akan wafat supaya zuriat baginda dikasihi. Maka oleh sebab itu bagi kaum Syiah, hubbu Ahlul Bait, mencintai keluarga Rasulullah itu memang dijadikan tambahan tiang akidah mereka. Maka hal keadaan Nabi Muhammad dengan Ahli Bait sama juga dengan doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim telah diberikan duduk di wadin ghaira zi zar'in, yakni lembah yang tidak bertumbuh-tumbuhan, iaitu Makkatul Mukarramah, di sisi rumah Tuhan yang mulia, inda baitikal muharram. Maka beliau telah memohon supaya tumbuhlah cinta rindu hati manusia datang ke sana. Dan Nabi Ibrahim memohonkan juga supaya kemuliaan dan kerasulan dan kenabian diberikan kepada anak cucunya. Tuhan memberi jawapan permohonannya itu dengan tegas. La yanalu ahdil zalimin. Artinya, janjiku tidaklah mencapai akan orang-orang yang zalim. Nabi Muhammad SAW sangat mengambil iktibar daripada kejadian pada nenda kandanya Nabi Ibrahim itu. Tegas-tegas dia menyuruhkan terlebih dahulu kepada keluarga-keluarga yang dekat sebelum menyuruh orang lain supaya melepaskan diri dari azab api neraka. Disampaikan surat itu kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan Bani Abdul Manaf. Dan dikatanya pula bahawa beliau akan melakukan keadilan sehingga jika pun putrinya Fatimah yang mencuri, beliau potong tangannya. Disuruhnya anak cucunya menjaga maruah, menjaga kehormatan diri supaya mereka jangan dibenci orang. Sehingga beliau larang mereka menerima bahagian daripada zakat. Sebab tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Supaya mereka menjadi contoh tauladan yang baik daripada umat Islam. Jangan jadi contoh yang buruk. Maka bertemulah anak cucu beliau yang menjaga martabat itu sehingga dimuliakan. Apabila berkumpul pada satu orang akhlak yang tinggi, ilmu yang dalam, agama yang hak dan darah keturunan yang mulia, siapa orang yang tidak akan bertambah cinta kepadanya? Rasulullah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Artinya, tidaklah diakui iman seseorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya sendiri. Sama ada saudara kita itu Arab atau Ajam, warna hitam atau warna putih, keturunan Ahli Bait ataupun bukan. Maka kayu cendana yang harum akan amat indah apabila dia diukir dengan emas. Seorang Ahli Bait tentu akan bertambah dia cintai bila mana dia seorang mukmin dan seorang yang tinggi akhlak dan luhur budi pekertinya. Tetapi kalau dia seorang yang asi, seorang yang fasik, tentu tidak akan dicintai kerana Rasulullah berkata juga bahawa al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya, kita mencintai seseorang kerana Allah dan benci pun kerana Allah juga. Apatah lagi kalau daripada ahli-ahli bait, walaupun cukup padanya sejarah nasab daripada Al-Husain atau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, nescaya akan berlipat ganda pula kebencian kepadanya. Sebab sepatutnya dialah yang membela dan menjunjung tinggi agama yang dibawa neneknya. Padahal dia yang mula-mula melanggar. Siapa orang tidak akan cinta kepada Al-Hasan bin Ali? Pendamai dua golongan yang berkelahi. Sehingga tahun perdamaiannya dengan Muawiyah dinamakan Amul Jama'ah. Iaitu tahun bersatu kembali. Siapa yang tidak sedih memikirkan kembali kematian Al-Husain bin Ali yang tewas di Karbala. Walaupun dengan kesedihan itu, bukanlah berarti bahawa kita jadi Syiah. Siapa yang tidak cinta kepada Ja'far As-Sadiq dan Musa Al-Kazim dan Ali Ar-Ridha dan lain-lain yang memang orang-orang yang saleh. Kaum muda zaman sekarang menghormati dengan istimewa
kepada As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan As-Sayyid Rashid Ridha dan As-Sayyid Abdul Rahman Al-Kawakibi. Dan di zaman kini ialah As-Sayyid Amin Al-Husaini, Mufti Palestin. Jasa-jasa mereka membuka mata kepada kaum muslimin dan pelajaran-pelajaran mereka yang banyak sekali memberi perangsang bagi timbulnya kaum muda. Cuma ada satu perkara yang kami dikatakan kaum muda tidak dapat menerimanya berkenaan dengan hubbu ahlil bait, iaitu perkataan Muhyiddin Ibn Arabi yang ditulisnya di dalam kitabnya Al-Futuhul Makkiyah, juzuk pertama, fasal 29, halaman 197. Demikian bunyinya. Yambari an yuqabilal muslimun jami'a ma yatra'u alaihi min ahli kitab fi malihi wa nafsihi wa ardihi wa ahlihi wa zubihi fayuqabilu zalika kulluhu birradha wa taslim wa sabr wa la yalhaqul madmah bihim aslan. Artinya, bahawa hendaklah menerima seseorang muslim akan sekalian barang yang menimpa atas dirinya daripada ahli bait, baik mengenai hartanya dan dirinya dan kehormatannya dan ahlinya dan keluarganya. Maka diterimanya akan demikian itu semuanya dengan redha dan menyerah dan sabar, dan janganlah menimpakan kecelakaan atas mereka itu selama-lamanya. Tegasnya, menurut fatwa Ibn Arabi ini, kalau bangsa Sayyid atau Habib mengambil harta benda kita, hendaklah redha, hendaklah serahkan, hendaklah sabar. Kalau diganggunya diri kita, ditamparnya, dipukulnya, hendaklah redha, hendaklah menyerah, hendaklah sabar. Sebab beliau cucu Nabi kita, dan kalau diganggunya, kehormatan kita akan jadi malu. Hendaklah redha, hendaklah menyerah, hendaklah sabar. Kalau diganggunya anak isteri kita dan kaum keluarga kita, hendaklah terima dan redha dengan menyerah dan dengan sabar. Lebih-lebih lagi dihubung pula oleh Ibn Arabi hal yang demikian itu dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Berkata Ibn Arabi selanjutnya, "Falau sahat mahabbatika lillah wa rasulih ahbabta ahlal bait ti Rasulillah wa ra'aitu kulla ma yasduru minhum fi haqqika mimma la yuwafiq tab'uka wala gharduka annahu jamala tadna'amu biwukuhi minhum." Artinya, jikalau sahih cinta engkau kepada Allah dan kepada Rasulnya, nescaya cintalah engkau akan ahli bait Rasulullah. Dan melihatlah engkau akan tiap-tiap yang timbul daripada mereka pada hak engkau, dari hal yang tiada bersesuai dengan tabiat engkau dan maksud engkau. Sesungguhnya itu adalah suatu yang nikmat, yang turun ke atas diri engkau daripada mereka. Maka perkataan Ibn Arabi ini ditanamkanlah kepada orang awam. Padahal sangat membawa hinanya setengah manusia di hadapan yang setengahnya. Sehingga lebih hinalah mereka daripada budak yang 10 kali dijual dan 10 kali berganti tuan. Walaupun hartanya atau dirinya, bahkan walaupun anak gadisnya diganggu oleh ahli bait zuriat Rasul, dia menyerah saja dan wajib memandang itu sebagai nikmat sesudah iktisadnya dan hidupnya dijajah oleh British dan Belanda dan Cina. Maka jiwanya pula wajib dijadikannya sebagai budak dan jajahan daripada kaum Sayyid. Lantaran kemanjaan yang ditanamkan oleh Ibn Arabi dan beberapa orang yang lain itu, maka timbullah ghurur dan sombong dan angkuh pada hatinya setengah keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu. Mereka memandang bahawa mereka sangat tinggi. Mereka tetap dimuliakan, tetap masuk syurga walaupun mereka fasik sekalipun. Lantaran rakyat Melayu yang telah bodoh bertambah diperbodoh. Mereka tidak tahu menahu hal agama. Mereka tidak tahu menahu sabda nenek mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Artinya, jika Fatimah sendiri pun yang mencuri, akan aku potong jua tangannya. Dan oleh setengahnya pula hormat dan atau cinta kepada ahli bait menurut ajaran Ibn Arabi ini dipandang pula sebagai tiang agama. Dan barang siapa yang membantahnya, dia katakan pula ingkar akan beberapa tiang agama. Al-Imam Al-Ghazali
menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan penyakit hati yang bernama Al-Ghurur, yang ni sombong, dan ditulisnya pada satu fasal yang khas tentang ghurur yang ada pada setengah keturunan Ahli Bait. Sahib Samahah Mufti pun melihat kerana bekas kejahatan kaum muda, orang tidak begitu hormat dan cinta lagi kepada Bani Hashim. Lalu beliau tulis sebuah buku yang bernama Al-Qaulul Fasl Fima li Bani Hashim Minal Fadl. Artinya, kata yang menentukan pada kelebihan Bani Hashim. Padahal tidaklah perlu benar mengarang kitab seperti demikian, mempertinggi mutu kehormatan Islam, dan mereka pun akan lebih hina kalau merugikan Islam. Kami yang dikatakan kaum muda berpendirian setegas itu adalah kerana fikiran kami dimerdekakan dari belenggu penjajahan oleh orang-orang dari Bani Hashim sendiri. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani adalah pembangkit perangsang yang mula-mula, lalu diajarkan kepada murid-muridnya As-Syekh Muhammad Abduh, dan As-Syekh ini diajarkan pula kepada murid-muridnya As-Sayyid Rashid Ridha. Dan datang pula As-Sayyid, seorang lagi yang bernama As-Sayyid Abdul Rahman Al-Kawakibi. Beliau karang dua buah buku bernama Tabailul Istibdal dan Ummul Qura. Di dalam buku-buku ini dihuraikannya panjang dan lebar tentang sebab-sebab mengapa kaum muslim menjadi mundur. Dihasutnya supaya memerdekakan jiwa daripada taklid dan khurafat yang dibawa oleh guru-guru tasawuf yang menipu dan lain-lain. Maka buku Al-Qaulul Fasl karangan As-Sayyid Al-Habib Sahibus Samahah As-Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad sesuai benar dengan guru-guru kami kaum Sayyid itu. Itulah Bani Hashim yang mempunyai fadilat dan kelebihan. Tak kala saya perhatikan ibarat Ibn Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah kepada seorang keturunan Bani Hashim yang berfikir luas dan berpengetahuan dalam beliau sangat marah dan berkata, sebaiknya buku-buku semacam ini dibakar sahaja sebab ramai anak-anak kami yang rosak akhlaknya lantaran ajaran seperti ini. Itulah beberapa contoh tentang beberapa tiang-tiang tambahan yang ditambahkan orang kepada tiang Islam yang asli, iaitu seakan-akan tiang yang sebelah itu 5 di pinggir sebelah kanan, iaitu rukun iman yang 5 dimulai dengan iman kepada malaikat, dan 5 sebelah kiri iaitu rukun Islam yang 5 perkara. Lalu terletak di tengah-tengahnya tempat permulaan hitungan, iaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Maka oleh setengah manusia ditambah-tambah pula tiang-tiang lain yang bukan asal agama, yang timbul kadang-kadang daripada khayalnya sebagai khayal yang merusak yang dibawakan oleh Ibn Arabi itu. Maka berusahalah kami menghindarkan tiang-tiang tambahan itu. Orang pun salah kami terima kepada kami. Segala tuduhan pun jatuhlah kepada diri kami. Kalau orang yang menuduh itu sedang berkuasa, maka dipakanyalah kekuasaannya buat memukul kami. Dituduhlah kami kaum Wahabi. Siapa kaum Wahabi itu? Ialah pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang hidup pada kurun ke-12 Hijrah. Dari mana dia mengambil pelajarannya? Dari karangan-karangan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, dan mazhab mereka ialah Hanbali. Oleh sebab itu, mereka bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Mengapa nama Wahabi itu sangat dicela dan sangat dibenci orang? Sebab mereka memberontak melawan pemerintah, pergi melawan pemerintah Turki Osmani yang beratus tahun menjajah tanah Arab. Maka kerana Turki amat benci kepada kaum yang telah memulai membuka mata bangsa Arab ini, berlumba-lumbalah ulama yang berdekat dengan kuasa Turki mengarang buku-buku buat mencela kaum ini, sehingga almarhum As-Sayyid Zaini Dahlan tidak segan-segan menuduh bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada pertalian dengan keturunannya dengan Musailamatul Kazzab. Dalam kitab Futuhatul Islamiyah, sebab-sebab yang diambil alasan buat mencela kaum Wahabi itu adalah kerana mereka sangat menentang pemujaan kepada kubur yang telah dipandang orang sebagaimana orang musyrikin menyembah berhala. Buku-buku mencela Wahabi itu tersebarlah di negeri kita, sehingga kata Wahabi dipandang sebagai kata penghinaan.
Bersamaan dengan penghinaan kepada Wahabi, diperbuat pula buku-buku yang memburuk-burukkan As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Al-Syekh Muhammad Abduh dan Al-Sayyid Rashid Ridha. Yang sangat bersemangat membuat buku demikian ialah Al-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang menjadi qadhi di mahkamah di Beirut dalam kerajaan Turki. Bukunya Sawa'idul Haq penuh dengan kata-kata yang penuh pula dengan fitnah dan penghinaan. Dan sebuah kitab qasidah Ar-Riyayatus Sughra. Kitab-kitab seperti inilah yang sampai ke tangan kaum tua. Oleh kerana mereka telah biasa taklid, tidaklah mereka mahu membaca pula kitab-kitab lain yang menerangkan pokok-pokok pendirian yang sebenar daripada orang-orang yang dicela dan dihinakan itu. Syekh Yusuf An-Nabhani menyatakan bahawa As-Sayyid Jamaluddin dan Syekh Muhammad Abduh tak kala mati terjulur lidah. Maka lekatlah kata-kata ini kepada seluruh pembaca kitabnya. Syekh Nabhani tidak sanggup menerangkan apakah kesalahan beliau itu. Kesalahan beliau-beliau itu. Melainkan membuat fitnah-fitnah yang tidak-tidak. Sampai Sayyid Rashid Ridha dikatakannya sama dengan Abu Jahal. Sehingga orang yang otaknya telah beku dan fikirannya tidak jalan, telah percaya saja kepada fitnah yang dibawa oleh An-Nabhani itu. Oleh kerana ulama yang mula-mula melepaskan tauhid Islam yang suci daripada khurafat dan bid'ah mutawassifin ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan murid-muridnya Ibn Qayyim, maka beliau-beliau ini pun tidak pula lepas daripada serangan. Segala macam kata-kata yang bukan-bukan pula yang diperbuat ke atas diri beliau-beliau itu. Memang apabila orang telah kehabisan hujah dan alasan, mereka pun kembali memakai perkakas fitnah. Dan inilah yang menyebabkan berpecah belah umat Islam, berkaum tua, berkaum muda. Bagi kami yang dikatakan muda itu tidaklah keberatan jika dituduhkan Wahabi. Kalau 20 atau 30 tahun yang lalu, semasa pengetahuan tentang agama hanya dipercayai oleh mufti-mufti sahaja, mungkin orang takut dikatakan Wahabi. Tetapi sekarang, orang telah tahu bahawasanya Wahabi tidak lain daripada penganut mazhab Hambali, dan memang mazhab Hambali terkenal mazhab yang keras, mempertahankan sunnah. Dan yang berpengaruh memperbaharui faham mazhab Hambali itu ialah Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Oleh sebab itu bagi kami, dituduh Wahabi bukanlah penghinaan. Jika dituduh pula kami pengikut Ibn Taymiyah atau Ibn Qayyim, maka tidaklah pula bagi kami penghinaan. Kaum tua pun suka kitab Zadul Ma'ad, karangan Ibn Qayyim, seperti kami juga. Cuma kami memakai pangkal kitab dan kaum tua suka kepada kitab itu kerana ada satu fasa di dalamnya tentang ilmu menjadi dukun atau tabib. Dan lagi kedua, ulama besar itu sangat dicela oleh penganut mazhab Syafi'i yang berkuasa pada waktu itu. Ibn Taymiyah, seorang alim besar dan bebas berfikir dan tajam. Maka timbullah hasad dengki pada pihak yang berkuasa pada waktu itu. Lawannya yang paling besar ialah As-Subki, ulama Syafi'i yang berkuasa. Sehingga berkali-kali Ibn Taymiyah masuk penjara. Serupa dengan hal sekarang, Sahibul Samah Al-Mufti Negeri Johor sedang memegang kuasa jadi mufti dan Al-Ustaz Abu Bakar Ash'ari tidak berpangkat. Kalau kekuasaannya kerajaan Johor seperti kekuasaan Raja-Raja Mesir dahulu itu, tentu Al-Ustaz Abu Bakar Ash'ari sudah masuk penjara pula. Di samping orang yang mencela dan menghinakan Ibn Taymiyah, ada pula yang insaf dan adil menuju ketinggian ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan beliau dan mengakui akan soleh dan waraknya. Seperti Ibn Daqiqil Aid, Abu Hibban Al-Hawa, Ibn Sayyidun Nas, Kamaluddin Az-Zamlakani, Qadil Qudah, Abu Abdullah Al-Hariri, Al-Hafiz Syamsuddin Al-Zahabi, Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan lain-lain. Dan ketika beliau wafat, beribu-ribu manusia menghantarkan jenazah. Sepakatlah ulama mengakui bahawa beliau ulama yang sangat terkemuka dalam mazhab Hambali. Rupanya, Sahibul Samah Al-Mufti telah merasa bahawa tuduhan Wahabi atau pengikut Ibn Taymiyah bagi kaum muda tidaklah satu pukulan yang menyakitkan. Oleh sebab itu, beliau cari sekarang kata lain, iaitu bahawa kaum muda tidak percaya kepada beberapa tiang Islam dan bahawa kaum muda itu mengambil fatwanya daripada Ahmadiyah. Bagaimanakah agaknya suara hati kecil beliau atau dhamir beliau ketika membuat tuduhan yang bohong lagi hina itu?